Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Terima kasih pada DJ Kak Niasna, seluruh pendengar IKIM FM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Taala temukan kita pada petang begini, petang Khamis, petang yang dikira sebagai salah satu daripada petang yang mulia kerana kelebihan petang Khamis ini seperti hari Jumaat, dan juga malam ini adalah malam Jumaat. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik dan menggolongkan kita di kalangan orang yang dapat memanfaatkan sepenuhnya petang Khamis, malam Jumaat, pagi Jumaat esok, insya-Allah. Allahumma amin. Dan juga yalah, pada petang ini kita ni slot Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, dan Ustaz Dusuki tiada di Malaysia sekarang ni kan. Dia sebenarnya nak jadi ceritanya asalnya perjalanan Ustaz Dusuki itu sepatutnya saya pergi sekali, tapi saya tak jadi pergi. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak takdirkan dapat datang ke sini ganti Ustaz Dusuki. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah kumpulkan kita, dan kita masih lagi dalam bulan Muharram, yang mana bulan ini dipanggil salah satu daripada bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga minggu ni ramai yang berpuasa. Cumanya puasa ni jangan terhenti setakat minggu ni aja kan, sebab puasa bulan Muharram ini adalah puasa yang paling afdal selepas bulan Ramadan. Bermakna selagi mana tak habis bulan Muharram ini, carilah mana-mana hari yang kita boleh puasa, kita puasalah, insya-Allah. Okey. Apabila kita berbicara tentang ziarah terakhir, kita semua tahu bahawasanya kita semua akan menempuh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasai mati. Dan tiada di kalangan kita yang tak pasti tentang kematian. Bila Allah Ta'ala suruh beribadat hatta ya'tiyakal yaqin, sampailah datang pada kalian yakin. Kerana apa Allah Ta'ala gunakan perkataan yakin? Kerana itulah satu perkara yang semua manusia yakin, iaitu mati. Tak ada siapa yang tak pasti dia mati ke tidak. Tak pernah lagi lah saya jumpa orang dia kata, Ustaz, saya ni tak tahu dah Ustaz mati ke tidak, rasa-rasa mungkin tak mati kot. Tak ada. Tak ada orang yang tak pasti tentang kematian. Semua orang pasti akan menempuh kematian. Maka macam tu jugalah dengan orang-orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang dah ramai pun yang pergi meninggalkan kita. Dan kita tahu lepas seorang yang kita sayang, orang yang kita hormat dan sebagainya pergi meninggalkan kita, dan memang kita selalunya akan menangisi pemergian mereka. Lebih-lebih lagi kalau orang yang kita sayang dan hormat itu adalah di kalangan orang yang alim, orang yang berilmu, orang soleh kan. Itu lagilah kadang-kadang menyebabkan kita menangisi pemergian mereka berhari-hari kadang-kadang. Contohnya di IKIM FM ni kita ada Al-Fadhil, Almarhum Ustaz Fadli kan. Apabila beliau pergi meninggalkan kita, seingat saya mungkin lepas minggu ataupun beberapa hari selepas pemergian beliau pun masih lagi ramai yang masih menangisi pemergian beliau. Ini adalah satu benda yang fitrah pada manusia. Namun begitu, cuba kita perhatikan. Saya bawakan topik ini kerana kita baru sahaja selesai menyambut hari Ashura 2 hari lepas. Dan pada hari Ashura, para ulama menyatakan salah satu daripada perkara yang digalakkan untuk dilakukan pada hari Ashura itu sendiri adalah menziarahi orang soleh. Menziarahi orang-orang yang baik ni kan, orang yang orang alim, orang soleh kan. Menziarahi orang soleh itu salah satu daripada tuntutan rupa-rupanya. Dan pada hari Ashura baru ni 2 hari lepas, mungkin ramai yang belum berkesempatan sebab hari kerja kan, hari Selasa, hari kerja, mungkin ramai yang tak kesempatan. Maka apalah salahnya untuk kita manfaatkan hujung minggu kita ni untuk kita menziarahi orang soleh. Sebabnya begini, saya teringat bila Al-Fadhil tuan-tuan guru kita meninggal dunia, Tuan Guru Haji Saleh, Tuan Guru Dato' Dr. Harundin dan sebagainya, kemudiannya Ustaz Fadli sendiri. Lepas seorang-seorang pergi meninggalkan kita, saya biasa dengar satu dialog. Dialognya berbunyi,
Alah ustaz, waktu dia hidup dulu saya tak pernah pergi ziarah dia. Waktu dia hidup dulu saya tak pernah pergi jumpa dia. Waktu dia hidup dulu saya tak pernah sekali pun nak minum dengan dia pun tak pernah. Padahal rumah dekat aja kadang, ataupun saya biasa je pergi ke kampung tu tapi tak pernah pun pergi rumah orang tu. Contohnya Tuan Guru Haji Saleh contohnya di Kedah. Dia kata saya biasa je balik Kedah ustaz, tapi sekali pun tak pernah pergi ke pondok Tuan Guru. Sekali bila dengar-dengar Tuan Guru meninggal dunia dah, Allah, rasa menyesalnya, rasa macam rugilah kan. Macam tu jugalah dengan Fadil Ustaz Fadli, contohnya Ustaz Fadli sekolahnya di Kampung Baru aja. Kan, maknanya tengah-tengah bandar betul-betul. Maknanya orang Kuala Lumpur mungkin kalau ikutkan logik akalnya senang saja nak pergi. Tapi biasanya kita pergi Kampung Baru buat apa? Pergi makan. Pasal gerai makan banyak kat sana. Tapi nak menziarahi orang soleh itu sangat kurang. Ini satu perkara yang perlu kita perhatikan. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang orang-orang yang soleh, kan, orang yang baik ini, Allah Taala berikan kabar gembira kepada mereka, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapat kabar gembira dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan juga kalau kita perhatikan dalam Al-Quran sendiri, Allah Taala sebut wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang yang memohon, berdoa, beribadat pada Tuhan mereka pagi dan petang hanya semata-mata mengharapkan keredaan, pahala Allah Ta'ala. Dan yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang soleh, orang yang baik. Allah Ta'ala sendiri suruh pergi jumpa dengan diorang, berbual dengan diorang, duduk dengan diorang, orang yang selalu berdoa, orang yang selalu berzikir, mulutnya tak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lidahnya sentiasa basah dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dengan diorang, kita pergi bersama dengan diorang, insya-Allah mudah-mudahan kita juga akan mendapat keberkatan. Konsepnya begini, disebutkan begini, inda zikris salihin, Sufyan bin Uyainah sebut inda zikris salihin tanzilur rahmah. Tanzilur rahmah, dia kata kalau disebutkan nama orang soleh maka akan turunnya rahmat. Satu lagi kaedah adalah turunnya keberkatan apabila disebutkan nama orang-orang yang soleh. Okey, cuba Kak Nik dan juga pendengar IKIM FM semua, cuba kita perhatikan. Baru kita sembang aja, kita sebut je, kita duduk kat kedai, duduk kat mana? Duduk kat kedai kedai kopi contohnya kan, duduk kat kedai mamak ke. Kita duduk kita bersembang tentang orang soleh. Kita cerita apa dekat kampung aku ada orang soleh, kat kampung aku ada Tok Wali, kampung aku ada Tok Imam gini-gini kan. Ataupun kita cerita tentang imam-imam yang kita yang terdahulu, Imam Syafi'i dulu kan begini. Sikit kita cerita, itu pun sudah menyebabkan keberkatan turun. Apatah lagi kalau kita menyebutkan tentang Sayyidus Salihin, penghulu orang soleh, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bila kita sebutkan nama baginda SAW, lagilah keberkatan dan rahmat itu akan turun. Dan cuba kita bayangkan pula, bukan semata-mata kita sebut, kita ceritakan tentang diorang dalam keadaan mereka ini tidak bersama dengan kita menyebut dan berbual dengan mereka ketika mana mereka ada bersama dengan kita, duduk sebelah kita lagi, kita berbual dengan mereka. Tentu sekalilah keberkatan, rahmat akan turun pada kita apabila kita bersama dengan mereka. Dan yang inilah yang kita rasa tak pelik bila Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka berdua ni, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kita siapa tak kenal dua orang yang paling hebat ni. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa pergi ke rumah Ummu Aiman. Sayyidina Abu Bakar sendiri kata pada Sayyidina Umar, jom kita pergi rumah Ummu Aiman, nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita ziarah beliau seperti mana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hidup biasa menziarahi beliau. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sampai ke situ bersama dengan Sayyidina Anas juga sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar sampai ke situ, tengok Ummu Aiman sedang menangis. Menangis. Jadi bila menangis tu, dia orang pun tanyalah, "Ma yubkiki? Kenapa engkau menangis?" Kan? Apa yang menyebabkan kau menangis?
engkau tak tahu ke bahawasanya di sisi Allah Nabi SAW kedudukannya lebih baik lagi. Maknanya sekarang Rasulullah dah wafat. Jadi dia orang ingat Ummu Aiman ni menangis sebab menangisi pemergian Rasulullah SAW. Menangis. Jadi dia orang katalah, dia orang pujuk lah. Dia kata tak apa, Rasulullah in a better place, orang kata, tempat yang lebih baik lagi di sisi Allah Ta'ala. Dia lebih baik lagi berbanding dengan di sini. Jadi apa yang dijawab oleh Ummu Aiman, beliau menjawab, aku tak menangis sebab aku tahu bahawasanya memanglah Nabi SAW berada di tempat yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Namun begitu, aku menangis kerana wahyu telah terputus dari langit. Maka bila mendengar begitu, maka Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, kedua-dua mereka pun tumpang menangis sekali. Dua-dua menangis sekali, sama-sama menangis sebab mengingati betapa wahyu dah habis, dah terputus apabila Rasulullah SAW wafat. Cuma nak ceritanya, pengajaran dari hadis ini apa dia? Nak menunjukkan bahawasanya para sahabat sendiri pun saling menziarahi pada orang-orang yang baik, orang yang soleh di kalangan mereka. Bahkan dia sengaja buatkan trip tu semata-mata nak pergi ziarah. Bukannya apa-apa pun, bukan nak tanya soalan ke, bukan nak minta tolong ke, tak ada. Memang nak menziarahi semata-mata mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, disebutkan Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW, ada seorang lelaki yang dia pergi ke kampung lain, pergi ziarah seorang saudara dia ataupun seorang Muslim yang lain kan. Pergi ziarah kawan dia. Dia nak pergi ke kampung yang lain, bermakna dia bermusafir lah, pergi ke sana. Bila dia pergi tu, Allah Ta'ala utuskan seorang malaikat. Malaikat turun, malaikat tu pergi jumpa dia. Malaikat tu tahan depan dia, tanya dia, kau nak pergi mana ni? Kau nak pergi mana? Jadi dia pun sebutlah, dia kata aku nak pergi jumpa saudara aku dekat kampung ni. Jadi malaikat tu tanya, okey, hal laka alaihi min ni'mah, engkau ada apa-apa ke engkau nak dari dia? Engkau ada favor apa-apa ke engkau perlu daripada dia kan? Engkau nak minta tolong dia apa-apa ke? Maka beliau menjawab, tidak, la ghairu anni, kecuali aku mencintainya kerana Allah Ta'ala. Aku sayang dia kerana Allah, maka aku pergi ziarah dia. Maka dijawab oleh malaikat tadi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Allah turunkan aku, hantar pada engkau, bahawasanya bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya Allah telah mencintai engkau seperti mana engkau mencintai saudara engkau tadi tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Jadi senang ceritanya, Nabi SAW dah mengajarkan kepada kita satu kaedah tentang menziarahi orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang kita sayang. Tentu sekali lah yang paling kita sayang sekali adalah orang yang soleh. Mudah-mudahan ni pendengar IKIM FM kan. Pendengar IKIM FM ni dia suka pada orang yang soleh, dia sayang pada orang alim dan sebagainya. Jadi pergilah ziarah. Jangan tunggu sampai mereka meninggalkan kita, barulah kita nak menangis, barulah kita nak kelang kabut, barulah kita tulis dalam Facebook kita, alah tak sempat nak pergi ziarah dia kan. Jangan buat begitu. Dan juga kita perhatikan bila Nabi SAW ditanya dalam satu hadis yang popular, bila seorang badui datang tanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, bilakah hari kiamat? Nabi SAW tanya balik, ma'adattalaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat ni? Maka beliau jawab, beliau kata, yalah aku tak adalah siapkan apa-apa, solat tak banyak, puasa tak banyak, tapi aku sayang Allah dan Rasul. Apa yang Nabi SAW jawab? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau sayang. Jadi mudah-mudahan bila kita sayang pada para ulama kita sayang pada orang soleh di kalangan kita, mudah-mudahan Allah SWT akan kumpulkan kita juga bersama dengan mereka. Cumanya menziarahi orang soleh ini tidak terhenti ketika hidup mereka. Bukan sahaja ketika hidup, bahkan apabila mereka telah meninggal dunia, apabila mereka telah berada di dalam kubur, juga masih lagi ada tuntutan untuk kita pergi menziarahi. Apabila Nabi SAW jawab, memberitahu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu ni aku larang kalian daripada menziarahi kubur, tapi
Sekarang ni fazuruha, ziarahlah. Dan dalam satu riwayat fa innaha tudzakirukum bil akhirah, sesungguhnya menziarahi kubur itu akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Apabila Nabi SAW cerita tentang ziarah kubur, Nabi sebut secara umum. Ziarah kubur siapa-siapa, sebut ziarah kubur saudara kita yang biasa-biasa je, bukan orang soleh sangatlah. Dan kita ziarah kubur itu pun satu pahala dah, satu sunnah. Apatah lagi menziarahi kubur orang soleh, kubur orang yang lebih mengingatkan kita tentang akhirat. Kita tengok kubur dia pun kita teringat akhirat. Saya sendiri ada pengalaman bila kita pergi ziarah kubur orang yang baik, orang yang soleh kan, kita pun tengok kubur tu, kita teringat tentang amalan-amalan yang biasa dia buat dulu, kebaikan-kebaikan yang dia biasa buat dulu. Kita tengok kubur dia tu pun dah dapat pengajaran yang lebih berbanding dengan tengok kubur orang lain. Jadi kelebihan itu lebih besar. Lebih-lebih lagi apabila kita sebutkan tentang turunnya rahmat, turunnya keberkatan dan sebagainya, maka itu tak terhenti ketika mana mereka hidup di dunia sahaja, bahkan apabila mereka telah meninggal dunia pun masih lagi adanya keberkatan dan rahmat yang turun. Bahkan Imam Az-Zahabi sebut doa dekat kubur para nabi dan juga para solehin ini adalah salah satu doa yang mustajab. Doa yang makbul. Cuma syaratnya akidah kena betul lah. Bukanlah minta Tuan Syekh tu keluar dari kubur tolong anak kita next PM. Kan? Jangan gitu, sudahlah. Tapi bila kita akidah kita betul, kita doa pada Allah, memang Allah yang tolong kita. Tetapi kita duduk di situ tu mengambil keberkatan yang turun daripada Allah Ta'ala, betul-betul daripada Allah, maka itu tidak ada masalahnya. Okey. Kan ni saya perhatikan sebutkan benda ni lah. Bila kita ni kan kita ada anak-anak, ada kaum keluarga kita. Kadang-kadang kita boleh je bawa anak kita pergi supermarket. Kita boleh bawa anak kita pergi shopping komplek. Kita boleh bawa anak kita pergi taman. Kita boleh bawa anak kita, kadang-kadang sebahagian kita bawa anaknya pergi tengok wayang. Dan macam-macam tempat kita boleh bawa. Pergi Tasik, pergi pantai, pergi bukit, semuanya dia bawanya. Tapi bila kita tanya, ada tak bawa anak kita pergi ziarah orang soleh? Yang ini kadang-kadang rasa macam kita masih kurang. Kita tak jadikan itu sebagai rutin. Padahal boleh aja, sempat aja, bukan tak sempat langsung. Sedangkan gunung yang paling tinggi kita boleh bawa, takkanlah orang soleh tu kita tak boleh nak bawa pergi ziarah. Dan memang rupa-rupanya bawa ataupun pergi berjumpa dengan orang soleh ini terlalu banyak kelebihan dia, terlalu banyak dia punya kebaikan dia, seperti mana disebutkan oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari. Beliau kata alam annal mujalasata annal mujanasata takunu bil mujalasah. Dia kata sebenarnya persamaan sejenis ni, maksudnya kita akan jadi sama, kita boleh tiru perbuatan seseorang itu apabila kita duduk sekali dengan dia. Sesungguhnya apabila engkau duduk dengan orang yang sedih, engkau pun akan sedih. Memanglah kan. Kita duduk dengan orang tengah menangis kan, kita pun duduk, kita pun rasa down kan. Bila engkau duduk bersama dengan orang yang gembira, kau pun akan gembira. Wa in jalasta ma'al masrur surir. Kan kadang-kadang ada kawan-kawan kita ni memang happy je kan. Kita duduk dengan dia, kita pun jadi seronok. Kan? Kalau engkau duduk bersama dengan orang yang lalai, engkau pun akan lalai. Jadi Ibn Atha'illah As-Sakandari kata, cuba perhatikan engkau duduk ni dengan siapa. Janganlah engkau berkawan melainkan orang yang menunjukkan engkau pada Allah Ta'ala. Siapa dia? Tentu sekali orang soleh. Cuba kita ambil kesempatan ni, contohnya kita pergi ziarah orang soleh, duduk dekat rumah dia, pergi rumah dia. Pergi rumah dia sekejap. Ada yang kata, Ustaz, nanti kau mengacau dia, Ustaz. Kacau je, dia nak berehat dengan keluarga dia, kita pergi ziarah dia pula. Jawapannya adalah, pertamanya adab lah, beradab nak ziarah orang soleh ni, kita minta izin dulu. Jangan main redah je, tahu-tahu tekan loceng kat depan rumah dia, bawa pula satu bas rombongan Cik Kiah. Jangan begitu. Kita pergi tu minta izin dulu. Tuan Syekh, boleh tak saya nak pergi ziarah hari sekian-sekian, buat appointment dulu. Dan dia kata boleh. Okey, satu. Yang keduanya, bila kita pergi tu dalam keadaan dah kenyang, tak payah dalam keadaan lapar. Ini tidak kan, dahlah kita bawa rombongan satu bas, masuk rumah Tuan Syekh tu tanya, dah makan ke belum? Oh belum Tuan Syekh, pagi belum makan, tengah hari pun tak makan lagi, ni lapar sungguh ni kan. Memanglah akan menyusahkan dia. Apa kata kita pergi, kita tak baru lepas makan dia pun tak usah. Ataupun kita sendiri bawa hadiah. Apalah salahnya kita pergi tu, dahlah kita dah kenyang, tak payah masak, tak payah masakkan untuk kita pula pergi bawa makanan pula. Siap bawa lobster, bawa lasagna, semua bawanya sekali, hantar pada Tuan Syekh tu. Tak ada masalah, memang kita tak menyusahkan dia. Dan apabila kita pergi menziarahi beliau, menziarahi orang-orang soleh ni, kita jangan ambil masa yang terlalu lama. Jangan duduk terlalu lama bila nak ziarah orang soleh ni. Kita duduk sekejap, 5 minit, 10 minit contohnya,
lepas tu dah keluar, tak perlu untuk berlama-lamaan di rumah dia. Seperti mana Nabi SAW apabila diziarahi oleh sahabat-sahabat ni, Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran sendiri pun tentang Nabi SAW ni malu nak suruh sahabat-sahabat tu balik. Takkanlah dah malam dah ni ulang-ulang 10 kali tak faham-faham juga kan. Jadi kita balik, jangan duduk lama-lama bila menziarahi orang soleh. Dan apabila kita menziarahi orang soleh itu, kita perhatikan apa yang kita nak sebenarnya. Yang kita nak adalah satunya keberkatan. Duduk bersama orang soleh akan turunnya keberkatan, turunnya rahmat daripada Allah. Yang keduanya adalah kita nak ambil faedah daripada pertuturan dia, perbuatan dia, kan, semuanya kita dapat faedah, kita dapat manfaat. Dia bercakap mutiara-mutiara yang keluar dari mulut mereka. Mulut mereka ni bercakap benda-benda yang baik aja, bukan bila kita datang terus nak mengumpat orang. Tak ada. Dan juga tak adalah bersembang benda yang kosong. Contohnya, tak adalah kita pergi rumah Tok Guru terus tanya kita bab bola contohnya, kan. Tanya macam mana Manchester United lawan Liverpool, siapa menang agaknya, sudah Tok Guru tanya benda tu. Kalau Tok Guru tanya kita soalan tu, maknanya memang dia tengok muka kita, dia tahu kita ni memang kaki bola sungguh lah. Tapi biasanya Tok Guru kita ni, dia memang akan memberi nasihat yang baik pada kita. Pergi rumah orang soleh, kita jangan banyak bercakap. Kita lebih banyak bertanya. Kita minta tolong, minta nasihat. Kalaupun kita tak ada persoalan apa-apa, kita minta nasihat je. Kita kata, Tuan Syekh, saya tak ada hajat apa-apa pun datang sini, cuma nak minta Tuan Syekh nasihatkan saya. Tuan Syekh pun tanya, nasihat apa? Ada masalah apa? Tak ada masalah apa-apa Tuan Syekh, cuma nak nasihat aja. Tuan Syekh pun bagi nasihat satu bagi nasihat pada kita. Terima kasih, kita jalan. Itu yang kita nak sangat-sangat. Dan cuba kita bawa anak-anak kita yang saya sebutkan tadi. Okey, saya nak bagi satu contoh yang real lah sebenarnya, berlaku pada diri saya sendiri. Waktu kecil dulu kan, waktu kami kecil-kecil, budak-budak dulu kan, ayah saya orang lahir di Batu Pahat, tapi keluarganya di Singapura. Jadi Batu Pahat tu dia duduk dengan keluarga angkat, dengan mak angkat dia. Waktu mak angkat dia hidup, memang setiap kali kita balik ke Singapura, kita akan singgah Batu Pahat, jumpa dengan mak angkat dia, lepas tu baliklah ke Singapura kan. Tak apalah. Tapi tak lama lepas tu mak angkat beliau dah meninggal dunia. Bila mak angkat beliau dah meninggal dunia, kita perhatikan abah ni masih lagi akan singgah di Batu Pahat kalau nak balik ke Singapura tu. Kenapa singgah Batu Pahat juga tiap kali? Padahal mak angkat dah tak ada. Rupa-rupanya dia singgah di Batu Pahat tu, dia pergi ziarah rumah orang soleh yang ada di sana. Beliau bernama Habib Ali bin Jaafar Al-Idrus. Jadi beliau akan pergi ke rumah Habib Ali ni di Pekan Batu Pahat tu, di Solok Wan Moh nama tempatnya. Pergi kat situ ziarah, bawalah kita ni anak-anak yang masih kecil-kecil ni kan, berderet semua. Kami waktu tu 6 orang adik-beradik. Adik paling kecil belum lahir lagi. Jadi 6 orang ni, kita ni rapat-rapat semua dengan masing-masing ada sifat masing-masing kan. Tapi dibawanya anak-anak tu pergi rumah orang soleh. Pergi ke situ, duduk kat situ kan. Habib Ali ni terkenal dengan solehnya, bukannya dengan ilmunya, tapi dengan solehnya. Masya Allah, memang orang yang sangat soleh. Jadi bila duduk di situ, dia minta nasihat, minta doa dan sebagainya kan. Kita kan kalau budak kan, kita bukan suka sangat sebenarnya nak pergi rumah orang tua ni. Bukannya kita boleh bersembang dengan dia, kita bersembang pun dia tak faham sangat, dia bersembang pun kita lagi tak faham. Kemudiannya dah lah tu, dia bukan ada anak kecil nak main dengan kita, bukan ada mainan, bukan ada video game dan sebagainya kan. Lepas tu rumah pula biasanya panas. Bukannya ada aircon ke apa ke, rumahnya pun panas. Dan lepas tu apa lagi, rumahnya pun kecil, bukannya besar mana pun. Kadang-kadang rumah dia tu saiz ruang tamu rumah kita je kadang. Tapi apa yang terkesan rupanya, walaupun kita duduk tu dalam keadaan tak best sangat kan, duduk kat situ, tapi rupa-rupanya yang betul-betul terkesan adalah hati kita. Hati budak-budak ni dia tengok macam mana. Bagi seorang budak, bapa adalah hero dia. Bapa dia kira memang hero nombor 1 dia lah. Sekali dia tengok bapak dia usaha untuk bawa dia, adik-beradik semua, pergi mana? Pergi rumah orang soleh tu. Bapak dia salam, cium tangan, bapak dia minta nasihat, bapaknya minta doa dari orang soleh. Apa yang terkesan pada hati seorang budak tu adalah dia tengok hebatnya orang soleh ni. Bapak aku pun tunduk, bapak aku pun salam cium tangan dia, bapak aku pun minta doa dari dia dan sebagainya. Kita yang kecil ni, walaupun kita tak faham apa yang dia bercakap, tapi perbuatan itu je dah cukup
memberi kesan pada jiwa kita. Kita akan rasa ya Allah hebatnya orang-orang soleh ni. Terkesan sangat. Tapi kalau kita duk bawa anak kita pergi mana? Pergi panggung wayang contohnya. Jadi yang anak kita tengok bapa ni suka betul dengan artis tu, suka betul dengan pelakon tu, pelakon Hollywood, Bollywood dan sebagainya kan. Hebat betul pelakon Bollywood tu. Itu dah yang terkesan dalam hati budak tu. Jadi sekarang ni siapa yang kita nak suruh anak kita suka ataupun berkenan sangat? Saya tertarik dengan satu kisah Ustaz Mustafa Kamal. Biasa juga, pernah juga datang ke IKIM FM, biasa di TV dan sebagainya. Beliau duduk Terengganu. Beliau duduk Terengganu. Jadi bila beliau anak beliau, saya bersembang dengan beliau di Madinah hari itu. Beliau ceritalah, beliau kata anak beliau yang umur 9 tahun ke 8 tahun macam tu dah pergi ke Yaman, pergi belajar di Yaman. Saya kata ya Allah kesiannya budak tu Ustaz. Kenapa Ustaz hantar dia kecil sangat? Tunggulah besar sikit hantar. Kan saya pun bayangkan anak-anak saya kan. Dia kata ya Allah Ustaz, tunggulah besar sikit hantar ke Yaman tu pun. Dia kata tak Ustaz, anak hamba yang nak sangat kata. Anak saya nak sangat pergi. Saya pun fikir biar betul anak kita, biasa kita nak suruh dia mengaji, dia menangis. Bukannya dia kata tak, anak saya menangis nak pergi belajar sana. Saya kata macam mana Ustaz didik anak Ustaz sampai anak Ustaz menangis nak pergi belajar kat sana? Bukan tempat yang senang, bukan tempat yang dekat dengan mak bapak dia. Bukannya dia boleh balik kampung sekejap makan kumpul ekor ke apa ke, tak ada. Tapi macam mana dia boleh buat begitu? Saya pun tanya macam mana Ustaz boleh didik anak Ustaz sampai gitu sekali? Ustaz jawab, dia kata anak saya ni saya pun tak tahu, saya pun tak pernah suruh dia. Tapi dekat rumah saya, ruang tamu rumah saya tu, saya letak satu komputer. Komputer rumah saya tu setiap hari saya pasang ceramah Habib Umar. Kata, setiap hari saya pasang ceramah Habib Umar tu sebab saya suka dengar. Saya nak ambil point, saya nak belajar dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya anak saya duk tengok tiap-tiap hari. Nampaklah muka Habib Umar ni dekat skrin komputer bapaknya. Jadi satu hari Habib Umar tu datang ke Terengganu. Anak dia tengok, wah, inilah ni yang orang yang selalu aku tengok, yang bapa aku duk tengok dia dekat komputer tu. Hari ni aku dapat tengok dia secara langsung, live depan mata aku. Dia rasa macam live depan mata aku. Dia rasa macam tengok star betul-betul kan. Tengok inilah bintang yang paling hebat sekali yang dia nampak. Jadi rupanya waktu itulah anak tu terus cakap, ya, saya nak ikut dan nak pergi belajar dengan Habib Umar ni. Menangis-nangis dia nak minta belajar dengan Habib Umar tu. Jadi inilah peranan mak bapak kan, nak ingatkan kita. Jadi sekarang ni bila kita cerita tentang ziarah, menziarahi orang soleh, ziarah orang soleh, jangan jadikan apa pun alasan untuk tidak menziarahi orang soleh. Dan hari Ashura baru ni, bila ulama ajar supaya hari Ashura ziarah orang soleh, itu menunjukkan apa? Sebenarnya sekurang-kurangnya jadikanlah rutin setahun sekali kita pergi menziarahi orang soleh. Agenda tahunan yang wajib bagi kita. Kita wajibkan diri kita, seperti mana kita boleh wajibkan diri kita bawa anak isteri pergi berjalan, pergi melancong kadang-kadang. Apalah salahnya kita wajibkan diri kita bawa anak isteri kita, bawa keluarga kita untuk pergi menziarahi orang soleh. Manalah tahu, entah itulah ziarah kita yang terakhir sebelum dia meninggal dunia ataupun kita yang meninggal dunia. Kalau kita dah pergi meninggal dunia, memang dah tak boleh nak ziarah dah. Dia meninggal dunia, mungkin kita boleh ziarah kubur dia lagi. Tapi kalau kita yang pergi, tak sempat dah. Dulu waktu hidup dulu, orang soleh tu jiran kita je rupanya, tapi langsung kita tak menziarahi dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat menziarahi ini seperti mana yang telah diajarkan pun dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dengan menziarahi orang-orang soleh ini. Wallahu a'lam. Konsep tawassul ini, bila kita sebutkan tentang tawassul ataupun kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan ibadah kita dan sebagainya, tawassul ini adalah satu bentuk doa sebenarnya. Bila kita sebut doa, maknanya kita minta pada Allah. Kita bukan minta pada makhluk, tapi kita minta pada Allah Ta'ala itu sendiri. Cumanya yang kita minta tawassul itu maksudnya kita melalui perantaraan mungkin dengan ibadah kita. Contohnya bila kita baca Fatihah. Baca Fatihah, kita minta doa mudah-mudahan Allah sembuhkan kita. Itu juga namanya tawassul. Ataupun kita berpuasa,
Kita minta supaya Allah mudahkan urusan kita, ataupun kita belanja kawan kita makan, kan? Kita doa minta Allah lapangkan rezeki kita. Itu namanya tawassul. Tawassul dengan belanja makan kawan, tawassul juga tu. Dan ada juga dipanggil sebagai tawassul dengan amalan soleh orang lain. Maksudnya orang soleh, orang lain yang buat amal soleh tu, tapi kita minta, ya Allah, dengan kecintaan Engkau pada orang ni, kepada Nabi SAW yang paling utama sekali, ataupun kecintaan Engkau kepada para alim ulama ini, orang soleh ini, maka Engkau luluskanlah anak aku dalam SPM dia, contohnya. Maka itu tak ada masalah. Jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan tidak ada masalahnya untuk bertawassul sedemikian. Dan tawassul ini adalah dalam bab ibadah, dalam bab doa. Jangan sampai ada orang sampai mensyirikkan orang hanya semata-mata kerana tawassul. Tak kena tu. Dia bukan dalam bab akidah, tapi dalam bab fiqh, ada doa sebenarnya. Dan juga bila kita sebutkan tentang tawassul dengan orang soleh, bila mereka telah meninggal dunia, sebutkan, ustaz, habis tu waktu hidup je ke waktu meninggal boleh juga? Jawapannya sebenarnya, keberkatan yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka bukan terhenti hanya ketika mereka hidup, tetapi juga apabila mereka telah meninggal dunia. Dan juga kita bukan minta dengan batang tubuh dia, dengan jasad dia. Kalau dengan jasad dia, ya, kena waktu hidup lah kita nak minta tolong. Tolong saya nak pindah rumah, tolong angkat barang. Itu memang kena waktu hidup lah, kan? Sebab kita minta tolong dengan jasad, batang tubuh dia. Tetapi apabila kita nak minta tolong dengan kasih sayang Allah kepada dia, kasih sayang Allah kepada dia kerana solehnya dia, kerana banyaknya amalan dia, kerana banyaknya ilmu dia yang diberi manfaat kepada orang lain dan sebagainya, maka tu tak ada masalah. Tu sebablah juga konsepnya bahkan sampai kepada konsep kita ni nak dikuburkan dekat dengan orang soleh juga. Sampai kita mati pun, kalau boleh kita nak mati tu kubur dekat dengan orang soleh. Antara kubur yang paling mulia di atas muka bumi ini, contohnya perkuburan Baqi' di Madinah. Kan? Kubur orang soleh belaka, sahabat-sahabat Nabi SAW, ahli keluarga Nabi SAW, penuh dekat situ. Kalau kita dapat meninggal, dapat dikuburkan kat situ, Allah, seronoknya, kan? Dapat dekat dengan kubur dia pun dah dapat seronok dah. Dapat satu benda yang direbut oleh para ulama sejak zaman dulu. Bahkan contohnya Imam Asy-Syafi'i, kubur beliau di Kahirah, Mesir. Kat ni pernah pergi dah. Kubur Imam Syafi'i memang nampaknya dhaif sikit, kan? Ada orang minta sedekah kat luar dan sebagainya, kan? Tapi kalau perasannya kubur beliau tu, dekat sebelah kubur beliau tu ada satu lagi kubur yang kepada seseorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang dipanggil Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i yang sangat besar, yang sangat hebat. Kubur beliau dekat dengan kubur Imam Syafi'i. Bahkan sebab apa, beliau sendiri yang minta. Memang beliau nak sangat-sangat dikuburkan dekat dengan kubur Imam Syafi'i. Nak mengambil tu keberkatan. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Syria, kubur beliau di Syria, di nama tempatnya Ma'aratul Nu'man. Kubur beliau tu, ujung kaki beliau tu ada kubur siapa? Kubur isteri beliau. Isteri beliau minta dikuburkan dekat kaki beliau, dekat ujung kubur beliau. Bukan meninggal sama-sama, tidak, meninggal kemudian. Tapi dia minta dikuburkan kat situ, bukan sebab romantiknya, kan? Ini bukan sebab romantik nak kubur sebelah-sebelah ni, tak. Nak ambil keberkatan dengan orang yang adil, orang yang soleh ini, bernama Umar bin Abdul Aziz ini rahimahullah. Jadi itu sebablah para ulama menyatakan menziarahi orang soleh di kubur mereka tidak ada masalahnya. Cuma akidah jagalah, jangan melakukan perbuatan syirik. Dan satu lagi, beradab ni dengan arti kata, salah satu daripada adab yang diajarkan oleh para ulama bila kita menziarahi orang soleh, selain daripada menziarahi kubur orang soleh, selain daripada kita membaca doa dan sebagainya, selain daripada memberi salam yang memang ada sunnah Nabi SAW di situ, kita tak payah meratap. Dan kalau boleh jangan pegang batu nisan tu lama-lama. Kalau yang kubur yang dah ditutup tu, kadang-kadang kan kalau kita pergi makam Imam Syafi'i, makam Sayyidina Husain dan sebagainya, ni kan ditutup, kan? Makam Rasulullah SAW, makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga ditutup. Jangan kita duduk sapu dekat dinding kubur tu. Itu salah satu adabnya bukan kita kata haram, tidak, tapi adabnya adalah jangan duk sapu-sapu begitu. Ulama sebut kenapa, para ulama fiqh sebut kenapa tak bagus untuk kita sapu-sapu dinding tu. Sebab dia dah dikira sebagai tak beradab. Diibaratkan seperti kalau dia masih hidup,
Kita pergi ziarah dia, ada tak kita nak sapu muka dia kan, badan dia, dah tak beradab lah tu namanya kan, sapu muka dia, kata apa hal pula ni, ambil berkat Tuan Syekh kan, itu bukan berkat yang dapatnya kan. Kalau Tuan Syekh tu garang, dapat kena marah, kena pelempang silap hari bulan kan. Maknanya jangan kita buat satu benda yang tidak beradab. Jadi seperti mana dia ketika hidup, kita beradab dengan beliau, ketika dia meninggal dunia pun kita beradab juga. Jadi kita beradab tu bukan waktu dia hidup je, waktu meninggal pun kita masih lagi beradab. Seperti mana Nabi SAW kan, Nabi SAW dah wafat, tapi bila kita masuk ke masjid Nabi, kita tak boleh menjerit-jerit, jangan kuatkan suara. Bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik sampai bila berjalan dekat Madinah tu pun berjalan dengan penuh adab. Tak berani, kadang-kadang ada riwayat kata Imam Malik tak nak naik kuda, naik unta dan sebagainya, nak jalan saja, sebab dia kata dia tak nak buat satu benda yang tak beradab pada Nabi SAW. Nabi wafat dah kan? Dan Imam Malik bila mengajar dalam masjid Nabi tu pun, Imam Malik mengajar dengan suara yang begitu tenang, tak bagi siapa-siapa pun angkat suara dekat masjid Nabi. Kalau ada yang angkat suara dekat masjid Nabi waktu Imam Malik tengah mengajar, Imam Malik akan halau dia keluar. Halau keluar, sebab menjaga adab dengan Nabi SAW walaupun Rasulullah sudah wafat. Memuliakan orang yang soleh kan Ustaz kan. Kita dah sampai ke penghujung sebenarnya perkongsian kita. Kalau ikutkan banyak juga soalan-soalan yang nak tanya ni Ustaz, tapi kita kena datang, Ustaz kena datang lagi lah insya-Allah kan. Jadi sebagai kesimpulannya Ustaz, okey, bila kita berbicara tentang ziarah, kita tahu bahawasanya ada satu lagi riwayat mengatakan tentang orang yang sudah meninggal dunia, dia boleh menziarahi satu sama lain. Dia boleh visit each other, orang kata. Dia ni jumpa dia ni, dia jumpa dia ni di alam barzakh nanti. Tetapi kita tahu sebelum kita berada di alam barzah, kita yang dinilai sangat-sangatnya adalah di atas muka bumi ni. Kita nak cari keberkatan, nak buat amal soleh semua waktu kita hidup, bukan bila kita dah meninggal dunia. Jadi sebelum kita meninggal dunia, baiklah kita ziarah dulu orang yang soleh dan ambil pengajaran sebanyak-banyaknya, ambil faedah, ambil ilmu, ambil nasihat daripada mereka sebelum mereka pergi ataupun sebelum kita pergi. Dan juga kita ingat banyak-banyak ayat Al-Quran, surah yang kebanyakan kita hafal insya-Allah, surah At-Takatsur kan, Allah Taala bagi tahu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan apa dia? Kamu telah dilalaikan, kalian dilalaikan dengan membanyak-banyakkan harta. At-Takatsur, kumpul harta banyak sangat, kerja kat dunia ni banyak sangat, kerja sana kerja sini, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kalian menziarahi kubur. Maksud menziarahi kubur itu adalah mati. Dekat situ maksud ziarahnya adalah mati. Jadi sehinggalah kalian mati, barulah kalian sedar, kata rupanya dah tak adalah masa untuk kalian mencari harta lagi. Jadi marilah kita sama-sama ingatkan diri kita sebelum kita membuat ziarah kita yang terakhir ke kubur kita sendiri. Wallahu a'lam.